akan letak calon, akan ada pertandingan, pertemuan. Sebab nampak gayanya tuan-tuan ni, kita nak bawa cerita tentang muda pula ni. Kita nak bawa cerita tentang muda. Apa yang berlaku ialah muda dakwa tamatkan rundingan serah keputusan kepada rakyat. Muda dakwa bahawa mereka telah tamatkan rundingan dengan PKR dan serahkan keputusan kepada rakyat. Parti Ikatan Muda memberi gambaran kemungkinan berlaku pertembungan antara calon parti itu dan PKR di kerusi yang ditandingi dalam PRN Negeri Johor. Okey. Presiden Muda Syed Saddiq berkata, Muda sebolehnya tidak mahu ada pertindihan kerusi dengan parti rakan dalam komponen Pakatan Harapan. Katanya Muda telah mengadakan beberapa siri rundingan secara rasmi bersama pimpinan, namun pengumuman calon oleh PKR telah menamatkan rundingan rasmi bersama Muda. Meskipun begitu, Muda telah menyampaikan hasrat dan niat Muda untuk mengelak sebarang pertindihan kerusi Muda PKR kepada rakan DAP dan Amanah. Muda juga bersedia untuk meneruskan rundingan bersama PKR. Jika tidak ada sebarang perkembangan dan perubahan keputusan dari kepimpinan PKR berkaitan kerusi Muda PKR, maka Muda akan mengadakan mesyuarat khas bagi membincangkan jalan ke arah kehadapan pada hujung minggu ini, which is tomorrow lah. Sekiranya pertindihan kerusi antara Muda PKR tidak dapat dielakkan, maka Muda akan serahkan keputusan di tangan rakyat Johor, katanya dalam satu kenyataan. Okay, now saya nak bawa yang ni. Saya nak bawa berita ni kejap. Dikatakan tuntut 3 kerusi. Saya sebutkan tadi bahawa 3 kerusi tersebut adalah kerusi Lakin. Kerusi Lakin. Kejap, mana? Kerusi Lakin, kerusi Kempas dan kerusi Gambir. Saya sebut kerusi Lakin, kerusi Kempas dan juga kerusi Gambir. Di mana Lakin dan Kempas tu adalah 2 kerusi bandar. Itu adalah kerusi bandar, kerusi pekan. Tapi apa yang berlaku, PKR bagi 3 kerusi lain. Mereka bagi 3 kerusi di mana kubu kuat UMNO, iaitu Semarang, Seri Medan dan juga Tanjung Surat. Di mana 3 kerusi ini adalah diketahui sebagai kerusi kubu kuat UMNO. Itu saya tanya persoalan tadi tu. Now timbul persoalan yang kita nak bawa. Kalau sekiranya Muda merasakan dia ada kekuatan, kenapa takut nak masuk ke kawasan yang kubu kuat UMNO? Kenapa masih nak demand kerusi menang PRU lepas? Itu persoalan dia, kan? Kita kata engkau baru 4 bulan, kata YB Hasan Karim tadi, baru 4 bulan dah nak demand macam-macam. Saya kata nak masuk bang, masak tu yang masak orang lain. Yang kerja 4 tahun ni, bukan 4 tahun, berpuluh tahun lah kita kerja kat situ kan. Tetapi sejak daripada 2018 sampai sekarang, sejak daripada Sheraton 2 tahun ni, kita yang duk bekerja kat on the ground ni. Ahli Parti Keadilan Rakyat, tak ada ahli muda. Saya boleh jamin tak ada ahli muda yang turun on the ground. Muda baru diluluskan 4 bulan yang lepas. Siapa boleh kata muda dah bekerja on the ground? Oh, Syed Saddiq dah kerja. Yelah, dia ahli Parlimen Muar. Ahli Parlimen Muar memanglah dia kena kerja tempat dia. Selain dari itu dia dekat mana? Sebab itu kita kata kalau kita nak bawa isu ini, dia membawa kepada satu perkara yang paling sentral. Kenapa? Why? Kenapa muda beria nak kerusi menang? Ini saya bercakap bukan dalam konteks ahli Parti Keadilan, bukan. Saya orang luar. Saya bukan ahli Parti Keadilan. Saya bukan ahli Parti Keadilan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, saya bukan ahli. Saya bukan ahli. Saya dah cakap, saya bukan ahli. Pergi cek. Memang saya bukan ahli Parti Keadilan dah. Sudah tidak menjadi ahli lagi. Jadi saya boleh bercakap. Saya nak kata, yang pertama, kalau kita fikir secara logik lah, kenapa dia beria-ia nak kerusi menang? Tuan-tuan fikir. Kalau sikit, ni saya benda yang saya cakap dengan Melaka juga dulu. Melaka saya cakap, dan this is the thing that got me into trouble. Saya kata apa? Kalau dia menang, katakanlah kerusi masa tu 50-50. Macam kita dengan Bersatu dulu, ingat tak? Ingat, saya Saddiq pun dalam tu. Saya kata masa Sheraton dekat hotel di bukan Sheraton, masa tu hotel dekat PJ tu, Armada Hotel, Armada. Saya ada dah satu lift dengan Syed Saddiq, turun selepas meeting dia dengan geng-geng tu lah. Geng-geng pengkhianat tu. Masa tu kita 50-50 dengan BN, dengan PAS. Dan mereka keluar dan membentuk kerajaan baru. Apa jaminan muda bahawa dia tak akan buat benda yang sama di Johor kalau berlaku 50-50 lagi?
Kalau berlaku 50-50, apa jaminan dia? Apa jaminan dia? Sebaliknya, instead of giving the surety, memberi jaminan, memberi keyakinan kepada komponen yang lebih tua daripada muda ini, dia berlagak sombong, tuan-tuan. Berlagak seolah-olah macam, oh, aku nak ni. Seolah-olah macam spoiled brats tau. Syed Saddiq faham benda ni, spoiled brats. Anak yang dibesarkan dalam kemewahan, tak pernah rasa hidup susah, tak pernah rasa hidup tersepit, tak pernah berkempen dengan tak ada duit. Ialah di belakang dia proksi atuk kan. Sekali dia bagi tab, ribu. Sekali dia kumpul duit, juta. Kita tahu benda tu, dia sendiri sebut, bukan saya kata, dia sendiri sebut. Perkataan-perkataan sebut proksi. Jadi orang yang tak pernah masuk di medan politik ni dalam keadaan dia susah, of course dia akan demand kerusi-kerusi yang mewah-mewah, kerusi-kerusi yang sedap-sedap. Dipanggil privilege, tuan-tuan. Privilege. Saya panggil sindrom anak orang kaya. Bukan semua anak orang kaya macam ni, tapi sindrom anak orang kaya yang dimanjakan. Itu perkataan dia. Saya tambah, anak orang kaya yang dimanjakan. Inilah dia, sindrom. Saya tak kata anak Syed Saddiq tu kaya, tapi saya nak bagi tahu sindrom anak orang kaya yang terlalu dimanjakan. Dah disebut oleh P. Ramlee dalam cerita Anakku Sazali. Ini semua salah bapa. Ini semua salah bapa. Bapa lah yang membuat Sazali seperti ini. Tuan-tuan, Mahathir tahu anak dia Mukhris tu tak boleh. Anak dia Mukhris tu tak boleh jadi pemimpin. So siapa yang boleh jadi pemimpin? Siapa yang boleh jadi pemimpin? Dia nampak bahawa yang boleh jadi pemimpin adalah Syed Saddiq. Kenapa dia boleh jadi pemimpin? Dia boleh menjaga kepentingan-kepentingan yang ada di sekeliling Mahathir. So Mahathir lepas ni boleh pergi dengan tersenyum. Boleh pergi dengan tersenyum. Dan boleh pergi dengan tersenyum. Sebab itu saya teringat dalam hal ini kita kata. So dia kata dia nak langgar. Dia akan ada. Okay, fine. Kalau dia rasa dia nak langgar, apa kata kita langgar juga Puteri Wangsa? Macam PKR. Alang-alang kita dah langgar, kita langgar semualah. Apa hal? Apa takut? Kan bukan kita tak biasa nak langgar, kita langgar. Sebab itu tuan-tuan, P. Ramlee pun dah sebut ni, cerita P. Ramlee juga. Bila muda lawan PKR, muda lawan PKR pada PRN Johor jika rundingan gagal, kata Syed Saddiq dalam Malaysian Insight. Saya bawa satu pantun dua kerat oleh P. Ramlee dalam cerita Musang Berjanggut. Biar berdentum guruh di langit, bumi tak hancur sebelum kiamat. Payung sudah ku sedia, perahu sudah ku siap, hanya menunggu hujan di langit. Lama. Itu kata-kata pahlawan, tuan-tuan. Kata-kata pahlawan. Nak kata lawan, lawan tu tak lawan. Macam mana? Nak lawan, kita lawan. Sebab yang ruginya siapa? Kita tetap nak lawan. Dan kita tetap nak lawan. Kita nak ruginya apa? Siapa? You are the one who are making the claim. So kita kata kita dah bagi 3 kerusi tu, terima je lah. Dan kau rasa kau ada kekuatan, tak kisahlah kerusi kat mana dia letak, terima je lah. Dan kita baca kenyataan YB Chua Wai Kiat hari ni. Dia kata IMK tidak kecil hati, PKR tawar 3 kerusi kepada muda. Anggota Muda Keadilan Selangor tidak berkecil hati dengan tindakan pucuk pimpinan yang menawarkan 3 kerusi kepada muda bertanding dalam Piala Negeri Johor 12 Mac nanti. Ketua MK Selangor Chua Wai Kiat berkata pihaknya menghormati keputusan pimpinan negeri dan pusat berhubung perkara itu. Menurutnya keputusan tersebut juga dipersetujui oleh Amanah dan juga DAP yang menawarkan kerusi kepada parti baru. Saya rasa adil bagi peluang pada mereka untuk membuktikan kekuatan mereka di kerusi-kerusi tertentu. Adil, betul, saya setuju. Adil. Buktikanlah. Tak kisahlah, janganlah kerusi bandar aja. Kau dah dapat 5, kau kerusi yang elok daripada Amanah dengan DAP. So kita bagilah kerusi mencabar sikit. Takkan tu pun tak boleh. So kalau rasa okey, lawan. Rasa okey, kalau rasa ada kekuatan, lawan. Jangan takut, lawan. Jangan takut, lawan. Okey tuan-tuan.